Okay, so kita akan start kelas. Tak apa, yang lambat masuk pun tak apa. Sebab kelas ni saya rakam. So saya akan letakkan dalam grup lah, boleh tonton banyak kali. Ini sekadar malam ni pengenalan je. Supaya semua tahu apa yang saya nak buat sekarang ni, grup yang baru saya buat ni untuk apa, macam mana dia berfungsi dan sebagainya lah. Okay. So sekejap kita tunggu yang lain masuk. Memang saya tak open sangat dengan grup ni, sebab saya nak fokus kepada mereka yang serius lah, maksudnya betul-betul nak tahu tentang cara saya membaca market. Cara saya mungkin berbeza dengan orang lain. Mungkin ini penambahan ilmu yang anda boleh dapat lah. Okay. Ada benda yang sama, technical dia tak lari pun. Technical, SNR, supply demand, benda yang sama je, tapi mesti ada benda yang sedikit lain daripada orang lain. So malam ni saya akan cuba berkongsi seringkas yang mungkin supaya semua orang boleh dapatlah macam mana cara untuk membaca fundamental, sentimen dan teknikal dengan cara yang sedikit mudah. Sebab ramai orang dia tak berapa berminat dengan fundamental sebab rasa susah untuk faham benda tu. Okay, saya boleh jawab kenapa rasa susah. Kenapa anda rasa susah nak faham fundamental? Sebab ada sebab dia. Okay, dan ada cara untuk mudah faham fundamental. Dengan sekali imbas, sekali baca je kita dah faham. Oh, harga nak ke sini. Cuma kalau bab entry, kita memerlukan technical. Sebab fundamental dia menunjukkan arah tuju. Technical itu yang menjawab harga boleh pergi sampai mana. Harga dia boleh break ke tak resistant. Okay, di mana resistant, di mana support. Sebab tu 2-3 hari ni, okay, sebabkan PKP sebenarnya, buat PKP di Selangor ni, pergerakan dah tak boleh bergerak sangat. Walaupun PKP dah sebulan, tapi disambung pula PKP D. So saya rasa okay, inilah masanya saya lengkapkan lagi silibus-silibus saya yang ada. Dan masa sama sebenarnya saya memang ada satu grup khas yang kecil. Bila saya buat grup khas yang kecil, saya rasa itu lebih berkualiti lah berbanding saya buka besar-besar yang orang datang hanya nak ambil info signal saja tanpa nak belajar. So bila signal saja, dia ada satu kelemahan. Okay, saya akan explain sekejap lagi lah. Okay, kita tunggu yang lain masuk dulu sebelum kita mulakan. Okay, ini FB saya rasa semua kenal kot. Sebab yang klik ni pun tengok saya punya komen yang saya buat, dah 3 komen saya buat. Di mana saya cuba untuk bagi penerangan secara ringkas apa itu fundamental, apa itu technical. Hari semalam atau 2 hari lepas saya mulakan dengan cerita pasal durian. Okay, macam mana, apa itu technical, apa itu fundamental. Yang ramai orang tak faham, yang ramai orang faham fundamental tu adalah sekadar news saja. Maksudnya news, pergi dekat My Forex Book, buka My Forex Book, kalender, tengok result news. Maksudnya tengok impact dia, low, medium, high, lepas tu tunggu result. Okay, itu salah satu cara sebenarnya, tapi itu bukan segala-galanya tentang fundamental. Fundamental tu lebih luas dan lebih, yelah, kompleks tu memang kompleks, tapi ada cara untuk jadikan benda tu mudah untuk kita faham. Kita belajar fundamental bukan untuk jadi analis. Tapi terpulanglah kalau nak jadi analis, dipersilakanlah. Saya belajar fundamental, saya cuba nak faham fundamental bukan untuk jadi seorang analis yang terlalu pakar. Saya nak tahu je, kalau keadaan sekarang fundamental tu menyokong pengukuhan ataupun tidak. Saya tak pernah nak detailkan contoh. Hari ni 5 Julai kita ada news contoh Euro. PMI composite. Ini adalah antara data yang banyak dalam satu negara. Okay, PMI tu manufacturing, okay, manufacturing data yang sebenarnya penting. Setiap data ni penting, tapi kena kumpulkan satu data ni untuk hari ni, untuk bulan Julai kita kumpulkan PMI. Okay, dalam masa sama esok akan ada contoh retail sale. Kita kumpulkan setiap data satu persatu. Dalam sebuah negara data tu mungkin ada beratus, saya tak tahu berapa. Sebab certain negara dia punya parameter yang tersendiri. Dia mungkin tak sama, ada yang sama, ada yang tak sama. So kalau kita nak detailkan semua benda, kita kumpulkan data tu, lepas tu kita pula nak pandai-pandai buat conclusion. Satu persoalan yang kena fikir, siapa kita di dalam dunia ekonomi?
Kalau kita katakan retail sale ni kalau dia naik previous 23, consensus 7.9, jatuh tu. Okay, bila keluar result tu kita kata ekonomi ni drop. Padahal kita hanya tengok satu angle sahaja. Sedangkan ada lagi satu lagi pihak yang dinamakan sebagai central bank yang akan menilai benda tu. Dan bila dinilai, dia akan keluarkan satu report. Report tu yang kita kena faham. Report tu macam ni yang saya tunjuk tadi dekat FB. Okay, ini adalah fundamental. Kalau orang tu tak ada asas fundamental, dia tak ada macam susunan ilmu fundamental, dia pun tak faham apa yang disampaikan oleh berita ni. Tapi orang macam saya, bila nampak je berita macam ni, saya dah tahu ringgit Malaysia tu, ringgit Malaysia ni aku dah tahu dah ke mana arah ringgit Malaysia. Bank negara is expected to maintain overnight policy pada paras 1.75 during policy committee hari Khamis ini. Economists largely feel that current low interest rate. Okay, bila disebut current low interest rate environment, itu dah menjawab segala persoalan. Kemana hala tuju ringgit Malaysia? Itu yang saya nak cuba bagi semua student faham, yang follow, yang trader, peserta faham macam mana nak baca news macam ni dengan singkat dan dengan ringkas dan on the spot. Oh, senang je aku nak faham fundamental. Lepas tu kita boleh buka technical, kita dah tahu harga nak ke mana. Contoh trade view USD MYR. Okey, kita tahu USD MYR disebabkan minggu ni ada komiti untuk bank negara di mana dia nak kekalkan dengan environment low interest rate. Dah tak payah nak pening kepala, harga ringgit akan melemah ataupun jatuh. USD akan menguasai lah. Kita tak expect lah naik sampai sini. Kita tahu dia akan bergerak dalam channel. Secara teknikal pun kita nampak. Itu dah cukup. Kita hanya faham, oh itu je fundamental. Yalah, secara ringkas lah. Tapi ada lagi cara yang kita perlu faham lah. Okay, itu yang saya nak buat di dalam grup Telegram sini tempat belajar trade ni, supaya semua orang lepas habis program ni, saya tak tahu bila akan habis. Sebab dia kena intensively buat. Saya rasa kalau saya nak shortkan terus buat sebulan, saya rasa mungkin tak cukup. Kita perlukan setiap hari satu topik per topik dengan cara yang mudah saja. Selepas habis je program ni, anda akan faham macam mana nak baca fundamental tu dengan sekelip mata. Buka news, dah faham dah hala tuju market. Okay. So untuk kita teruskan program ni, of course saya ada banyak buat free apa nama dia, free dan percuma, group support percuma. Satu kelemahan group support percuma ni adalah bila one way punya bukan communication, one way punya interaction. Maksudnya saya keep on bagi, tetapi yang follow ialah, sebab sebelum ni saya hanya bagi syarat buka account saja. Tapi bila anda buka account, dia buka saja, dia still pakai account lain yang tak ada kaitan dengan saya. So bila lama-lama saya tak masalah. Biar, saya tak pernah marah pun. Tapi bila lama-lama saya tengok, kau still dengan account yang tak ada kaitan dengan aku keep on bagi servis. So dia one way. Bila one way, lama-lama saya jadi macam, aku tak ada komitmen pun untuk serve korang sebab korang pun tak bagi komitmen kepada aku. Contoh. Okay. So itu benda yang saya nak beritahu, kena ada dua way. Bila anda bagi komitmen kepada saya pun perlu bagi komitmen kepada anda. Sebab kita dah sama-sama contribute. Okay. So simple saja, program ni akan berterusan. Saya tak rasa dia tak ada tempoh tamat. Selagi mana anda aktif, selagi itulah saya aktif bagi education, bagi analisis, bagi signal. Okay, untuk grup ni, dia ada analisis. Dalam masa sama, selepas analisis, dia akan ada signal. Dia bukan bagi signal. Saya nak elakkan bagi signal. Sebab kalau bagi signal kosong sahaja kepada anda, kita tak boleh nak counter market. Sebab ada certain timing di mana, yelah saya bagi signal buy, tetapi price dia terlajak sedikit. Bila terlajak sedikit, yelah kalau signal sahaja, anda akan kata signal tu salah. Signal tu tak salah, cuma dia tak berapa tepat. So kita tak boleh nak counter position tersebut. Sedangkan selepas saja dia langgar kita BSL, dia pergi tak ingat dunia. Sebab kita faham fundamental,
Kita cuma nak cari entry yang lebih baik saja. Okay, so saya dah letak dalam ni, anda boleh buka CDG Global sebab saya adalah analyst untuk CDG Global, boleh buka registration ni. Okay, ini adalah link saya. Okay, individu atau company, isi semua. Untuk CDG Global ni, saya buka saya punya akaun adik saya. Okay, ini pengenalan, tak apa. Tapi saya nak tunjuk juga. Okay, ini akaun yang adik saya punya. Okay, cara deposit simple saja. Dia anda boleh klik kat situ, masukkan nilai, masukkan. Kalau anda memang dah klien CDG Global, tak apa. As long as anda ada saya. Okay, so boleh pakai sistem Petras. Sekejap, di slow sikit. Sistem Petras, have to pay. Okay, so boleh pakai NetTeller pun boleh, have to pay. Petras. Okay, tekan situ, masukkan bank anda, ringgit. Contoh ini sebab ni rakaman, anda boleh tengok balik kalau tak faham. Okey, ini cara nak depo. Cara nak withdraw, pastikan pergi my wallet. Okey, masukkan anda punya wallet, add bank account, isi detail semua ni lah. Okey, so saya akan bagi satu support lah kalau anda ada masalah untuk depo withdrawal. Simple saja, IBAN adalah number account. Okey, bank nama, Swift code boleh ambil dekat internet. Okey, kalau ada masalah untuk akaun anda di CDG Global, pergi ke My Ticket. My Ticket tu anda boleh tambah add new ticket, anda boleh tanya apa-apa saja masalah. So, support akan bantu anda. Kalau support tak dapat bantu anda, boleh direct dengan saya sebab saya staff. Okey, ataupun paling mudah, simple saja pergi ke website CDG Global. Okey, kan ada pop-up ni, live chat. Boleh pergi ke live chat untuk tanya persoalan. Okey, withdrawal dia standard 24 jam. Kalau dia diproses pada pagi, kalau anda request pagi, petang ataupun malam settle. Tapi kalau ada certain masalah, anda boleh pergi ke My Ticket untuk semak. Okay, sebab yang bayar, yang itulah third party punya sistem. So, certain time mungkin ada masalah, boleh pergi ke My Ticket. Broker CDG Global adalah broker yang licensed, memang ada license, memang regulated, bukan broker yang tak ada regulation, memang ada regulation. Okay, so simple. Saya panjang sangat ni. Tak perlu daftar baru, stay saja. Okay, as long as anda ada saya dan buat deposit, itu saja. Sebab kalau saya nampak tak aktif, yalah saya pun bila tengok tak aktif, saya boleh tengok semua orang aktif atau tidak. Bila tak aktif, saya pun agak malas lah. Sebab saya tahu kalau anda trader, kalau anda seorang trader, anda akan trade. So pastinya anda akan ada account yang anda trade, yang active trade. Kalau tak mungkin anda nak masuk signal. Tapi kenapa tak trade di sini? Kenapa trade di broker lain? Okay, so itu akan jadi macam demotivated saya lah. Okay, settle yang tu. Kalau anda dah buka account, anda dah buat deposit, boleh PM personal saya akan bagi satu buku. Jadi kalau dah ada buku tu, Analisa Mudah Forex. Okay, itu buku yang yang saya tulis 2 tahun lepas, yang sebenarnya pada saya itu buku yang sangat berharga. Sebab dalam buku tu sebenarnya dah tunjukkan cara untuk anda baca. Cumanya mungkin di dalam trading ni kita perlukan discussion ataupun pendapat daripada orang yang mungkin lebih sedikit pengalaman. Okay, alright. So macam contoh apa yang grup ni akan buat adalah kita akan buat live class macam ni, singkat, mungkin 10 ke 15 minit saya bagi hint-hint sahaja. Saya bagi reasoning. Contoh saya dah bagi tahu hari ni discussion adalah ni UJ ni nak jatuh, kenapa bla 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 bla. Masa kelas saya akan explain kenapa dari sudut fundamental, sentiment, technical dan sebagainya. Semasa hari trading, maksudnya mungkin dah sampai mungkin waktu siang lah mungkin, saya akan letakkan signal nak buy atau sell, entry dekat mana, TP kat mana, SL kat mana. Ataupun macam yang saya buat petang tadi, saya mungkin tak detailkan
buy dan TP dan SL. Saya hanya buat dalam bentuk grafik saja. So semua orang boleh nampak, semua orang boleh belajar. Oh, kenapa saya letak SL kat sini? Sebab dekat situ ada kawasan previous support. Kenapa saya letak TP kat sini? Mungkin saya nampak harga akan pergi ke sini. Okey, malam saya akan explain kenapa dan kenapa dan kenapa. Sebagai contoh, pagi tadi saya dah hantar satu dalam grup ni lah. Okey, buy AUD CAD dan alhamdulillah kalau kita semak AUD CAD dia dah dia dah naik. Dia dah naik, dah nak menghampiri TP. Saya naikkan TP sebab saya nampak momentum tu dah ada. Kenapa saya nak buy AUD CAD? Dia ada kaitan dengan RBA. Esok ada RBA. RBA interest rate decision, RBA rate statement. Dia ada kaitan dengan fundamental. Sebab tu bila ada kaitan dengan fundamental, saya semak ada peluang untuk kita buy secara teknikal. Dan saya sebenarnya saya pakai indikator. Saya menyokong apa yang saya buat ni, saya sokongkan dengan saya punya indikator yang saya rasa ini membantu. Okay. So ini indikator yang saya pakai. Tapi indikator ni bukan untuk anda pakai tanpa memahami kenapa. Dia tak boleh contohnya sampai zone biru ni buy, tak boleh. Dia kena faham secara fundamental technical supaya entry tu berkualiti. Dan alhamdulillah dimasuk tadi dah pun 40 pips lebih kurang lah. Saya menjangkakan dia akan naik sampai ke zon merah atas ni lah. Okay, so saya akan bantu anda untuk cari entry. Di mana nak buy, TP dekat mana, SL dekat mana, tapi dengan cara yang orang panggil anda pun belajar. Belajarlah maksudnya. Okay, kenapa saya buy kat sini? Ini low, ini low, ini low. Dan harga membuat contoh dia dah buat, dia break resistance line sebenarnya ni. Dia dah break resistance line, pop dia naik atas. Okay, so benda tu yang kita akan discuss supaya anda faham, anda ada ilmu. Bukan lagi follow signal tanpa tahu apa-apa. Betul, kalau anda follow signal tanpa tahu apa-apa, anda tak belajar apa-apa pun. So, dalam group channel ni, kita akan lebih kepada belajar. Dalam masa sama, kita create trading, profit tu yalah sebanyak yang mungkin lah kita cuba untuk create profit tu. Okay, so as you kalau satu berapa, okay, nanti kita bincang bang. Okay, so kalau ada apa permasalahan, boleh contact saya dekat dekat Telegram ada kan, boleh direct dengan saya. Contoh kalau ada isu deposit withdrawal ke, saya boleh bantu sampai settle. Jangan risau, Citi Global ni adalah regulated. Okay, so itu untuk pengenalan ringkas. Saya bagi anda masuk dulu sebab ramai dah PM. So saya kata saya kumpulkan dulu, saya explain dululah kepada anda semua supaya senang. Kita akan mulakan kelas sebenar kita pada malam esok. Saya akan mulakan daripada A to Z. Fundamental itu apa? Okay. Apa yang saya maksudkan dengan dekat FB saya ni, apa yang saya maksudkan dengan tadi petang saya ada buat satu analogi ringkas di mana sukan angkat berat dan dunia trading. Okey, kalau boleh baca, apa itu fundamental, sentiment, technical, resistance, boleh baca. Ini ada kaitan dengan pasaran yang kita buat sekarang ni lah. Maksudnya UJ. Kalau tanya saya, dia sedang berlaku benda ni. UJ akan drop. Kenapa? USD memang dia merancang untuk menaikkan interest rate. Sebab tu UJ naik. Kau tengok pair UJ Okay, UJ nampak kan dia naik kan? Ni USD JPY. Okay, UJ kan nampak kenaikan itu berlaku. Kenapa kenaikan itu berlaku? Sebab hala tuju, Federal Reserve secara fundamentalnya pada ketika ini adalah lebih positif berbanding Bank of Japan. Kita faham yang tu, kita tahu harga dia akan keep on naik. Saya pernah tulis pasal UJ pada 2-3 bulan lepas yang saya kata dia akan keep on naik. Dia akan buat new high. Sekarang ni harga dah buat new high. So sekarang ni untuk break new high ni, dia untuk break previous high yang ini, ini resistant pada tahun 2020, kita 2021, harga nak kembali ke paras ini. Untuk break ke atas, untuk harga jadi macam ni,
dia break resistance atas ni, dia perlukan double kekuatan. Maksudnya ada something yang extraordinary berlaku dalam pasaran fundamental untuk Federal Reserve. Tetapi data pekerjaan, saya ada tulis kat sini, minggu ni akan ada satu minit mesyuarat Federal Reserve akan terbit, di mana 2 minggu lepas dia orang meeting, minggu ni dia orang letak dalam satu dokumen, terbitkan kepada umum baca. Dalam tu dia akan bagi tahu adakah perlu naikkan interest rate ataupun tangguh terlebih dahulu ataupun macam mana. Benda tu akan memberi kesan kepada pasaran. Dan minggu lepas tentang isu fundamental tentang bukan market dia, pasaran pekerjaan US, dia data dia bercampur-campur. Bila data dia bercampur-campur, ada opinion yang mengatakan okey, jangan naikkan interest rate dalam masa yang terdekat. Kita akan naikkan tapi bukan dalam masa yang terdekat. Bila itu ayat yang keluar, untuk break yang ni, untuk jadi macam ni, dia tak boleh berlaku. Dia jadi macam ni kalau break naik lebih tinggi kalau okey, kami dah bersedia untuk menaikkan interest rate. Kita akan naikkan seawal bulan 12. Contoh, kalau itu keluar statement tu, kita boleh jangkakan benda ni. Tapi kalau dia kata market masih lagi bercampur-campur, data masih lagi tak menepati sasaran, tetapi kita akan tetap naikkan mungkin pada tahun 2023, harga akan retrace. Confirm. Dia akan buat macam ni. Okay, kenapa saya letak kat situ? Okay, dia akan buat macam ni. Dia akan patah balik ke sini. So, peluang sell tu ada dekat UJ sebenarnya. Okay, so bila nak sell? Bila nak buy? Okay, jangan risau. Saya akan guide anda semua. Saya akan, bila sampai masanya, saya akan buat macam ni lah. Okay, kita akan sell UJ. Sell UJ, entry di mana, SL di mana, TP di mana. Anda masuk UJ, sell UJ, dalam keadaan anda faham market. Maksudnya, kalau katakanlah saya masuk lebih awal sell dan dia floating, tak perlu nak tanya saya pun kena cut loss atau tidak, tak perlu, sebab korang faham tentang market. Ini adalah previous high, saya mungkin ambil lebih awal. Tapi kalau anda nak tunggu lebih atas sebabkan dah lama dalam trading, ambil dekat atas. Okey, sebab tak ada orang yang boleh bagi satu ketepatan yang penuh. Tapi kalau tanya saya, okey, saya pun antara cara saya buka lah saya punya ini indikator ni, rasanya dah lama dah ada dalam market, tapi saya jadikan benda ni sebagai support saya sebab dia bergambar. Dia masuk kawasan biru, inilah kawasan resisten. Biru bawah, kawasan support. Okay, tapi saya tak rely on 100% kepada indikator. Saya akan buat secara technical, naked. Okay, apa naked buat? Contoh benda ni saya dah bincang dalam grup support yang apa nama dia, personal coaching. Saya pun ada personal coaching. Okay, memang saya bincangkan. Alamak, okay. Alright. Kita memang aim untuk buy. Kenapa saya sambungkan titik ni, titik trend line ni. Okay, kita nampak harga akan reject naik ke atas. Okay, saya buka indikator ni, dia berada dalam keadaan yang sama. So, saya ambil keputusan, kita boleh buy. Macam tadi. Saya share pagi tadi, kita boleh buy AUD CAD di sini. Take profit kita dekat atas. Okay, SL kita mesti di bawah. Dia depend pada akaun anda. Kalau akaun anda besar, boleh masukkan lot yang lebih besar. Tapi kalau akaun anda $100 saja, masukkan mungkin 0.01 ataupun 0.02 sahaja. Okay, so peranan saya malam, saya akan umumkan bila kelas. Mungkin dalam seminggu, dalam 2 atau 3 kali. Tak boleh hari-hari. Sebab kita pun tak perlu push diri kita untuk trade. Tunggu masa yang sesuai saja. Sebab sekali trade, dapat profit dah cukup. Dia tak perlulah hari-hari. Tetapi kalau ada peluang hari-hari, saya akan share. Jangan risau. Okay. So, itu saja untuk kelas yang simple ni. Kita akan mulakan hari esok. Malam ni hanya pengenalan saja. Saya bagi tahu apa fungsi grup ini, apa fungsi saya, apa yang anda kena komit kepada saya. Selepas anda komit kepada saya confirm akan komit kepada anda. Tapi kalau anda tak komit kepada saya pun akan lama-lama
saya akan tinggalkan sebab saya akan fokus kepada mereka yang sanggup bagi komitmen kepada saya saja. Okey. Itu saja untuk malam ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.